Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Apa khabar korang guys? Macam biasa juga, Awi senantiasa mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tak kurang satu apapun. Amin ya Allah. Jadi guys, Awi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guys-guys di Malaysia, Indonesia, di Brunei maupun di mana pun korang berada. Awi ucapkan ribuan terima kasih yang dah support Awi ni sampai sejauh ini. Terima kasih banyak. Dan Awi harapkan kita boleh bertemu lagi dan lagi di setiap video-video Awi yang ke depan ini. Jadi guys, sebelum itu Awi nak mengucapkan selamat hari jadi kepada adik Fahim yang telah mengongsikan keknya kepada Awi. Terima kasih banyak. Aduh, sanggup nak kongsikan. Acik mengucapkan happy belated birthday untuk adik Fahim yang dah berkongsikan kek kepada Acik. Terima kasih banyak. Dan di mana adik Fahim ni adalah salah seorang subscriber Awi dan juga jiran Awi yang tersayang yang senantiasa support Awi. Terima kasih banyak dek. Semoga panjang umur, menjadi anak yang soleh dan senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Allah. Jadi Awi nak ajak korang juga di mana Abang Zul yang telah mengongsikan cerita untuk kali ini juga. Di mana Abang Zul ini dalam keadaan kurang sehat guys. Jadi Awi memohon kawan-kawan para subscriber Awi di luar sana untuk menyumbangkan doa, menghadiahkan doa kepada Abang Zul. Semoga Abang Zul cepat sehat seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Jom kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Abang Zul. Semoga dengan menghadiahkan Ummul Quran ini dapat keberkahan untuk memberi kesembuhan kepada Abang Zul. Al-Fatihah. Okey guys, terima kasih banyak atas doa-doa korang semua. Dan Awi juga mendoakan kepada guys-guys Awi di luar sana mana yang dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah mengangkat segala penyakit-penyakit yang diderita. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, jadi kita mulakan. Di mana cerita ini Awi dapatkan daripada Abang Zul juga. Di mana cerita dari Abang Zul kali ini adalah pengalaman daripada cik dia yang bernama Cik Din. Kalau korang nak tahu Cik Din ni siapa, Cik Din ni adalah salah seorang dari pakcik Abang Zul ni yang ada di video Awi sebelum ini yang bertitle Dikejar Hantu Poci setelah balik dari rumah kematian. Dekat part 2 nya tu Cik Din tu ada dalam cerita tu. Jadi di mana Cik Din ini adalah pakcik dari Abang Zul ataupun anak daripada atuk dan nenek Abang Zul ini. So kisah ini guys berlaku pada awal 80-an di mana Cik Din ni dia telah menamatkan perkhidmatannya sebagai anggota tentera selama 10 tahun. Setelah Cik Din menamati perkhidmatannya sebagai seorang tentera, dia pun mengajaklah keluarganya untuk pindah ke kampungnya kembali, iaitu di mana guys? Di Parit Tengah, Muar, Johor. Jadi umur Cik Din ni di kala itu baru saja 30 tahun. Dan Cik Din ini mengambil keputusan untuk membeli sebidang tanah yang di atasnya mempunyai sebuah rumah usang yang tidak berpenghuni dah bertahun-tahun dah guys. Jadi dia membeli rumah di kampung yang sama dengan orang tua dia, iaitu atuk dan nenek Abang Zul ni tadi. So kira jarak daripada rumah Cik Din ni yang baru dia beli ni ke rumah atuknya tak jauh tau guys. Dekat je, maknanya dengan berjalan kaki je beberapa minit boleh sampai. So kalau korang nak tahu, dari situlah bermulanya pengalaman seram yang telah dilalui oleh Cik Din itu sendiri. So kalau korang nak tahu macam mana ceritanya guys, jom kita terus ke ceritanya. Santuy. Jadi guys, Abang Zul ni pun bercerita lah kan dengan Awi kan. Dia kata, kalau kau nak tahu, kira Cik Din tu sangat beruntung tau. Dia beruntung kerana dia dapat tanah dan rumah usang yang hampir nak roboh tu, yang dibelinya itu terletak bersebelahan dengan rumah atuk abang ni, iaitu ayah daripada Cik Din ni sendirilah kan guys. Jadi di mana tuan tanah yang asal dah lama meninggal dunia dalam berbelas tahun jugalah. Dan selama tu rumah tu guys memang tak ada yang jaga dan terbiar macam tu je guys. Sehingga rumah tu mereput dan terkopak-kopak lah sana sini. Hak milik tanah tu pun telah ditukarkan kepada anak-anak si pemilik ni dulu, yang duduk nun jauh di KL sana guys. Jadi Cik Din ni kira berseronok sangat lah dapat rumah ni. Dengan harga yang ditawarkan Cik Din ni telah pun diterima oleh si tuan tanah ni tadi. Di mana Cik Din ni
saking gembiranya guys, dia pun tak pedulilah dengan cerita-cerita yang mengatakan bahawa rumah tersebut tu macam berpuaka lah, ada penunggunya lah, dan macam-macam lagi lah kabar angin yang menyeramkan. Tapi dia tak kisah dengan semua tu. Maklumlah kan, tentera lah katakan, takkanlah takut dengan hantu menurut Cik Din ni kan. Janji dekat dengan rumah ayah dan ibu dia, di mana dia membesar dulu. Cik Din ni kira cukup hafal dan masak sangat dengan keadaan setiap pelosok penjuru di persekitaran kawasan di situ guys. Di mana kawasan itu pun pernah jadi tempat dia dengan kawan-kawan dia bermain sorok-sorok, main askar-askar kat situ. So dia memang dah membesar kat situ, dia dah terbiasalah dengan keadaan situ. Jadi waktu itu rumah usang dan buruk itu masih lagi cantik pada masa kecil-kecil Cik Din ni lah kan guys. Cik Din ni pun tak kisahlah untuk membaik pulih rumah untuk didiaminya. Jadi kan, di mana rumah Cik Din yang usang tu sama juga seperti rumah atuk, iaitu dikelilingi dengan kebun-kebun getah, beberapa pokok-pokok kuini serta pisang. Dan jarak ke rumah ayahnya itu ataupun atuk Abang Zul ini adalah lebih kurang 50 meter je jauhnya guys. Tapi kena melewati pokok-pokok pisang dan beberapa rimbunan pokok buluh. Jadi guys, sementara proses nak membaik pulih dan membina semula rumah tersebut, isteri dan anaknya Cik Din yang berumur 3 tahun ni, Cik Din tumpangkan sementara di rumah ayahnya ataupun atuk Bang Zul ni tadi guys. Jadi dia pun mulalah membaiki rumah usang yang dah menjadi miliknya tu, dengan dibantu seorang pekerja Indonesia yang diupahnya dari awal pagi hinggalah 5 petang guys. Jadi di mana diorang akan bekerja start daripada pukul 9 hinggalah pukul 5. Jadi 5 petang tu pekerja Indonesia tu akan baliklah ke rumah dia. Manakala Encik Din ni pula, dia kadang-kadang akan melanjutkan kerjanya sehingga pukul 7 malam. Selepas itu dia akan berjalan kakilah pulang ke rumah atuk dan terpaksa melewati pokok-pokok pisang dan buluh serta beberapa baris pokok getah yang berada di sekitaran rumah diorang tu. Tapi guys, jika rajinnya sampai, Cik Din ni, dia akan terus bekerja sehinggalah lewat malam, bekerja membaiki rumah dia tu lah kan guys. Jadi jika itu berlaku, dia akan tidur di sana, di mana dia akan dia dah mempersiapkan dengan membawa tikar dan sebiji bantal guys. Lepas tu kan guys, sambung Abang Zul ni lagi bercerita dengan Awi. Katanya hari pertama Cik Din ni, dia memang terpaksa tidur di situ. Tapi Alhamdulillah tak ada apa yang pelik berlaku. Cuma dia ada rasa kurang selesa, senang kata menyeramkan lah tempat tu. Dan selepas itu, kali kedua Cik Din tidur situ, memang masih tak ada apa-apa berlaku. Dan bersambung dengan malam ketiga dan keempat, Cik Din terpaksa bermalam di situ. Masih lagi tak ada apa-apa berlaku, semua berjalan dengan baik dan tak ada masalah. Jadi guys, disambung pada hari kelima. Hari kelima ni lah guys, segalanya terjadi. Rumah ini adalah rumah kampung, di mana rumah atas adalah rumah papan dan bahagian bawah dapur separa papan dan separa batu. Macam tu jugalah layaknya rumah atuk Bang Zul ni ataupun ayah Cik Din ni. Ada malam itu guys, Cik Din ni masih lagi bekerja tau. Walaupun jam di tangannya telah menunjukkan pukul 10 lebih, tapi dia masih lagi bergiat nak merepair rumahnya. Yelah, dia ansur sikit-sikit lama-lama siap kan guys. Lepas tu kan guys, dia sedang membetulkan daun pintu dapurnya yang telah reput, menggantikannya dengan daun pintu yang baru. Dan dia bercadang bermalam di situ lagi malam itu guys. Hanya cahaya lampu pam minyak tanah yang menemani Encik Din ni sedang dia mengerjakan pintu rumah dia tu dengan posisi menghadap ke dalam rumah lah kan guys. Dan belakangnya adalah pokok-pokok pisang dan buluh yang macam Awi cakap tadi tu. Tiba-tiba Cik Din ini mendengarkan kekehan ketawa yang pendek. Setelah dia mendengar kekehan ketawa tu, Cik Din ni terdiamlah sekejap. Tapi dia macam sekilas Cik Din menoleh dengan pantas ke arah suara yang didengar dari belakangnya tadi tu. Dia pun menggerakkan pandangannya seperti radar dari kanan dan kiri, menyapu kawasan semak-semak yang ada di situ guys. Satu-satunya benda yang bergerak adalah hayunan pucuk buluh dan pelepah-pelepah pisang yang mana menghasilkan bayang-bayang di tanah dan dinding rumah Cik Din ni tadi. So lepas tu Awi pun tanyalah, lepas tu macam mana lagi bang? Dah keluar ke? Belum guys, belum keluar lagi bendanya. Dia masih bagi bayang-bayang je.
Cik Din ni pun mulalah rasa lain macam pada saat tu kan guys. Lepas tu Abang Zul ni kata Cik Din pun dia cepat-cepat buang fikiran dia jauh-jauh. Dia pun cuba fokus lah dengan kerja dia guys. Bila mana Cik Din berpusing menghadap ke pintu dapurnya untuk meneruskan kembali kerjanya guys. Selepas dia memasang pintu tu, Cik Din ni pun meneruskanlah untuk memasang kaca nako untuk tingkap di bahagian dapur yang tu. So macam korang tahu kan rupa kaca nako tu macam mana. Di mana kaca nako tu ada dua jenis guys. Yang satu yang jenis kabur-kabur tu, yang satu jenis lagi yang kira boleh pandang, yang transparent lah. Jadi di mana Cik Din ni memilih jenis yang boleh see-through punya, yang transparent punya. Di mana kaca nako jenis ni, jika ada cahaya di balik sebelah dalam rumah, orang luar akan nampak seisi rumah. Tapi bila mana jika cahaya itu dari luar rumah, yang dari dalam rumah pula yang nampak gelap, dan dia akan bertindak seperti cermin lah. Kita boleh macam nampak diri kita sendiri. Tak kala itu, setelah Cik Din ni membungkuk untuk mengambil kepingan nako yang ketiga, Cik Din ni nampak bayang-bayang pelepah pisang yang bergerak lebih kuat tau dari yang sebelumnya di dinding tingkap dapur di depannya. Ya, sempatlah ia tercetuslah dalam hati dia, kau ni kan buat main dengan aku. Dia kata lepas tu kalau tengok sekali imbas, kata Abang Zul ni, Cik Din ni nampak bayangan macam orang tengah bersenam pula guys goyangannya. Dan Cik Din ni pun berkata, elah, kalau aku tengok sekilas dan macam orang bersenam pula goyangannya, kata Cik Din ni dalam hati. Sambil dia tersengih sendirilah tengok bayang-bayangan tu kan guys. Jadi Cik Din ni pun mula memasukkan kaca nako di tangannya ke bingkai di depannya tu. Setelah siap dipasang, Cik Din ni pun menggerakkan kaca itu ke posisi seperti cermin tingkap yang nak ditutup. Dia pun nak ngetes lah kan tingkap tu kan. Tingkap, okey, dia tutup lah. So bila mana dia dah menggerakkan kaca itu ke posisi seperti cermin tingkap yang ditutup, dan di saat itulah dia nampak sesuatu yang menggetarkan setiap sendi tulangnya guys. Di mana cermin nako itu menunjukkan satu sekujur tubuh yang dibalut ketat dengan kain putih guys, yang sedang berdiri di belakangnya sambil menghayunkan badannya, membungkuk ke depan dan menegak berulang kali, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Macam tu guys. Ya Allah. Okey, Awi pun memperagakannya pun macam agak-agak ni juga guys. So bila dia dah mengayunkan badannya dengan berulang kali guys, mana Cik Din ni terlihat muka daripada makhluk tu, di mana mukanya hitam semuanya guys, dan dengan kedua-dua bahagian matanya saja yang putih dan terbeliak guys. Lepas tu setelah menghayunkan badannya tu sambil berbunyi macam ni bunyinya guys. Jadi lepas tu tak tunggu lagi, Cik Din ni pun menjeritlah, astagfirullah. Serentak itu terlepaslah pelayar dari tangan Cik Din ni jatuh ke bawah, sambil mulut Cik Din ni masih terkomat kamit lagi, perlahan dengan membaca istighfar berulang-ulang kali guys. Dia masih lagi tak bergerak, masih lagi membelakangi benda tu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, Cik Din ni melangkah memasuki dapurnya. Dan peluh masa tu guys, jangan cerita lah kan guys, membasahi semua badan Cik Din ni, dan terus saja masuk ke sebuah ruangan seperti bilik kecil dan bersandar di dinding ruangan itu guys, dengan menggigil satu badan ni guys. Lepas tu bayang-bayang yang disangkanya pelepah pisang tadi tu, yang sedang berhayun-hayun yang dilihatnya tadi di dinding tu guys, rupanya itu adalah bayangan makhluk yang berbungkus tadi tu guys. Lepas daripada itu kan guys, tiba-tiba keadaan jadi senyap sunyi. Diam, semua senyap. Dan Cik Din ni cubalah menenangkan diri. Dan hampir 10 minit keadaan memang hening saat itu, di mana tak ada bunyi sedikit pun. Dan tiba-tiba Cik Din ni terdengar dentingan kaca berkali-kali guys. Tapi bunyi dentingan kaca tu tak begitu kuat lah guys, tapi memang jelas sangat. Cik Din ni pun memberanikan dirilah untuk menjenguk dan melihat dari balik dinding tingkap nako yang dia tutup tadi tu. Kan tingkap nako tu tadi kan baru separuh kan guys, yang siap baru 3 kan. Lepas tu apa yang Cik Din nampak? Makhluk yang berbungkus sok bonjot tadi tu guys sedang menghantukkan kepalanya ke cermin nako Cik Din ni guys, yang baru siap dipasang separuh tadi tu. Di mana korang nak tahu,
makhluk yang berbungkus tu hanya nampak bahagian pinggangnya saja guys, dengan keluasan 2 keping cermin yang belum sempat dipasang. Selebihnya ke bawah tu ialah dinding batu tadi. Itulah kan bahagian dapur. Jadi bahagian dada ke atas makhluk berbungkus tadi tu terlindung dengan kaca-kaca yang telah dipasang Cik Din tadi. Jadi guys, di mana apa yang Cik Din nampak, hantu bungkus tu masih lagi melaga-lagakan kepala dia ke cermin tingkap yang dah terpasang tadi tu. Lepas tu Awi pun jadi lagi nak tahulah kan. Lepas tu bang, lepas tu kreng 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 bunyi hantukannya. Lebih kurang macam tu lah kan guys. Lepas tu Cik Din pun masih lagi melihat seakan terpaku dengan mata yang orang kata terbelalak dan tak mampu bergerak di kala itu. Lepas tu Bang Zul, macam mana lagi saya tanya. Lepas tu Cik Din ni dengan tangannya dia menutup mulut yang sedang melopong di saat itu dengan tenganga luasnya, sebab dia terkejut tengok benda tu kan guys. Tiba guys, nak yang lagi seramnya guys, tiba-tiba hantu Ong tu, bungkus tu menundukkan kepalanya ke bawah, membelalakkan matanya dengan wajahnya yang hitam tadi tu guys. Dia membelalakkan matanya dan mulutnya menganga seakan-akan menyengih sambil bersuara. Macam ni suaranya guys. Jadi Cik Din pun terperanjatlah. Lepas tu dia menjerit, Allahu Akbar. Seraya terus melompat dari tingkap, kan ada tingkap lain yang di belakangnya yang belum siap lagi tu. Dia melompat dari keluar tingkap tu dan sambil melolong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berlari menuju rumah ayahnya ataupun atuk Bang Zul ni tadi. Lepas tu dia lari je sampai je ke rumah atuk. Cik Din ni pun berceritakanlah kepada atuk dan nenek Abang Zul ni dengan segala apa yang dilihatnya malam itu guys. Apa perasaan korang guys? Awi pun yang menceritakan ni, ya ampun. Mula-mula Awi dengar cerita ni guys, memang Awi gerun gila. So macam mana dengan korang guys? Boleh berkongsi dengan Awi di ruang komen. Sampai di situlah cerita dan pengalaman yang Cik Din ni yang telah dikongsikan kepada Abang Zul, dan Abang Zul mengkongsikan kepada Awi untuk Awi kongsikan kepada korang semua. Jadi pengalaman ni adalah kisah benar. So guys, kalau bagi korang yang masih minat lagi cerita-cerita makhluk berbungkus ni guys, bolehlah isi di ruang komen supaya Awi boleh lagi bercerita. Sebab ada lagi beberapa tau guys. Cuma Awi ingat Awi nak selang-selikan dengan cerita yang lain. Tapi kalau korang guys memang minat sangat, boleh isi di ruang komen. So Awi boleh dulukan lah cerita si hantu bungkus ni kan guys. So guys, sampai di sini dulu cerita Awi untuk korang kali ini. Bagi korang yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel Awi ni untuk mendapatkan lebih lagi dan lebih lagi cerita-cerita menyeramkan, iaitu berdasarkan kisah benar. Kalau korang suka dengan cerita-cerita Awi, bolehlah belanja Awi like satu. Dan jangan lupa turn notification on untuk mendapatkan pemberitahuan bila mana Awi mengupload video-video baru Awi. Okey, jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk korang semua. Sayang korang semua guys. Jumpa lagi. Santuy.